Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hidup kita perlu lihat menerusi pandangan pencipta hidup. Hidup perlu kita lihat mengikut pandangan pencipta hidup, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tidak boleh dilihat dengan pandangan kita sendiri, kerana kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ilmunya maha luas. Jadi sebab itu penting untuk kita melihat hidup ini menerusi pandangan pencipta hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan di dalam Al-Quran dan diperincikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu betulkan dulu pandangan hidup, ataupun dia katakan tasawur ataupun mindset, pandangan kita. Sebab di sana ada satu ungkapan yang menegaskan, what you see is what you get. What you see is what you get. Maksudnya apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Sekiranya kita melihat suatu tu dengan tepat, insya-Allah kita akan dapat suatu yang tepat juga dalam hidup. Tetapi sekiranya kalau kita melihat hidup tu tersasar, maka kita akan juga dapat sesuatu yang tersasar. Jadi sebab itu, sebelum kita melangkah, sebelum kita berusaha sungguh-sungguh di dalam hidup untuk mencapai sesuatu, kita mesti ada visi dan misi hidup yang tepat dan jelas yang ditentukan oleh pencipta hidup, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya buat satu tamsilan ataupun satu analogi. Baik, seorang datang ke tepi pantai. Bila dia datang ke tepi pantai, dia lihat laut lah. Dia lihat laut ni. Kalau orang biasa melihat laut, kemudian dilihat pantai, dia akan mengulas ataupun dia akan berkata, oh, pantai ni bersih lagi, tak tercemar, putih, bersih, laut pun tidak bergelora, tidak berombak, yang besar-besar begitu. Okey, dia ada, mungkin ada orang lain tengok laut, dia tu, oh, laut ni sudah tercemar, pantai ini sudah kotor dan sebagainya. Maka orang yang biasa ini, dia lihat pantai itu yang dia dapat, sama ada cantik ataupun sebaliknya. Okey, itu satu. Yang kedua, seorang nelayan. Seorang nelayan, dia datang ke tepi pantai. Oh, dia tengok, nampak je pantai macam ni, nampak pantai ni, keadaan laut macam ni, dia kemudian tengok cuaca dan sebagainya, dia dah tahu dah, macam mana ikan yang dia nak dapat, apa tangkapan yang boleh dibuat pada hari ni. Sebab melalui pengalaman, dia tahu kalau macam ni, mungkin ikan yang banyak ni macam ni, kalau macam ni, begini dah. Jadi nelayan tadi melihat dah berbeza daripada orang biasa melihat laut. Dia melihat hasil tangkapan ikan. Itu satu. Yang ketiga, seorang datang, ni penyelam mutiara. Dia datang ke tepi laut itu, dia tak nampak dah hasil tangkapan ikannya, sotong ke apa sebagainya. Dia nampak apa? Dia nampak lebih dalam lagi, iaitu mutiara yang ada di dalam laut itu, di dasar laut. Dia lihat itu, dia dapat itu. Betul, nelayan dapat ikan, penyelam mutiara dapat mutiara, orang biasa dapat biasa-biasa saja. Tapi bayangkan seorang jurutera petroleum, dia datang ke laut, dia tengok, oh, dia kata laut ni begini, dah kaji dan sebagainya. Ada emas hitam sebenarnya kalau kita korek dasar laut ni. Artinya dia melihat bukan saja perkara-perkara yang tadi, tetapi dia melihat lebih dalam lagi, iaitu petrol yang ada di dasar laut. What you see is what you get. Itu yang penting. Jadi sebab itu ada orang yang melihat hidup ini daripada sesuatu yang cetek, sesuatu yang tak tepat. Sebab itu bila dia mati, dia tak dapat banyak
sebagai bekalan untuk berdepan dengan kehidupan selepas mati yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu selepas kehidupan ini, ya, ada alam ini, ada alam barzah. Lepas alam barzah ada alam mahsyar yang seperti mana kita bincangkan sebelum ini. Jadi bagaimana kita nak dapat sesuatu yang tepat dalam hidup, ya, macam tadi, ya, melihat laut, jangan hanya menjadi orang biasa, jangan hanya jadi nelayan, sekurang-kurangnya jadi penyelam mutiara ataupun jurutera petroleum, ya. Kita dapat sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini. Baik, apa yang menentukan kita sebenarnya? Apa yang menentukan kita, ya, untuk kita melihat sesuatu, ya? Kalau tadi saya katakan what you see is what you get, sekarang saya ingin tegaskan who you are determine how you see. Siapa diri awak, ya, akan menentukan bagaimana awak melihat, ya. Tadi orang biasa dia melihat dengan biasalah. Kalau nelayan dia ada ilmu sikit, dia melihat sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Who you are determine how you see. Jadi subhanallah, ya, dengan sebagai apa kita boleh patut kita boleh lihat hidup ni? Sebagai apa? Sebagai apa? Marilah kita hidup ini kita lihat sebagai hamba Allah. Bila kita lihat sebagai hamba Allah, kita nak lihat hidup ini daripada kacamata ataupun mindset yang ditentukan oleh Allah. Ini yang dikatakan tauhidik mindset, ya. Tauhidik mindset ini penting dalam hidup, kerana apabila kita melihat hidup menerusi pandangan pencipta hidup, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, begini, ya, kita tahu apa, ya, yang kita yakin Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Allah lebih tahu apa yang baik buat diri kita berbanding diri kita sendiri. Sebab itu kalau kita kata baik, belum tentu baik. Apakah Allah kata itu baik juga? Kerana Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Kemudian kita melihat ada perkara yang buruk, ya, yang mana Allah lebih tahu apa yang buruk pada kita berbanding diri kita sendiri. Jadi begini kesannya dalam hidup, ya. Walaupun perkara itu kadang-kadang kita nampak tak berapa okey, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita buat. Walaupun kita tak suka buat, kita akan buat. Sebab apa? Ini yang dikatakan kita melihat hidup mengikut pandangan pencipta hidup. Kena sedang tidur-tidur sedap, ya. Pukul 6 lebih kena bangun untuk solat subuh, betul tak? Tak seronok, betul. Tetapi Allah wajibkan. Seronok. Ya, boleh makan siang hari, tiba-tiba bulan Ramadan tak boleh makan, ya, sebagainya. Apa sebab ni? Kita makan, kita seronok, hari-hari kita boleh makan, tetapi bulan Ramadan tak boleh makan. Walaupun, ya, kita tak suka, tetapi bila Allah suruh pasti ada kebaikan. Ini penting. Dan kadang-kadang ada perkara yang kita suka tapi Allah larang, Allah haramkan dia. Contohnya, ya, kalau kita tengok sekarang ni orang main forex ni, ya. Kalau forex tu yang melibatkan perkara-perkara yang gharar, yang samar, dan juga melibatkan khamar yang ada unsur arak, yang ada unsur maisir, judi, walaupun keuntungan berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu ringgit, kita boleh tolak sebab nampak macam baik, tetapi bila Allah larang kita akan tolak. Boleh faham, ya? Begitu juga rasuah. Ya, rasuah ni, ya, kita akan dapat untung yang berlipat ganda, tetapi bila kita tengok hadis, dia diharamkan oleh Allah, dan kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan pemberi dan penerima rasuah sama-sama duduk di dalam neraka. Wah, walaupun di juta-juta, tetapi kita nampak ni bara. Ini bara daripada api neraka. Tak boleh kita makan, meletup perut kita nanti, ya, keluarga kita dan sebagainya. Subhanallah, kita tolak. Ini yang dikatakan tauhidik mindset, ya. Jadi untuk kita lihat visi dan misi hidup ni, ya, manusia ni lemah. Manusia yang lemah, dan manusia tidak akan tahu untuk apa dia dijadikan. Untuk apa dia dijadikan? Apa reason for our existence? Betul? Mana mungkin kita tahu untuk apa kita dijadikan, kerana kita pun tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Ingat satu lagu dulu, apa?
tidak ku minta lahir ke dunia. Betul? Apabila kita tidak minta lahir ke dunia, pasti kita tak tahu untuk apa kita datang ke sini. Ya, betul ya? Jadi kalau begitu, ya, manusia ni penuh dengan kelemahan-kelemahan. Ya, contoh ya, dalam hidup ni ada perkara yang kita nak ingat sangat, tapi kita terlupa. Betul ya? Dulu masa kita sekolah menengah lah kata, kita nak hafal ya, hukum-hukum dalam fizik, betul? Hukum-hukum dalam chemistry, dalam ilmu kimia, ya, kita nak betul-betul nak hafal ni, ya, apa ni, equation yang ini sebagainya, tapi masuk dalam dewan perpustakaan blur, semua lupa. Benda yang kita nak ingat sangat, kita terlupa. Betul? Sekarang ni tak adalah nak ingat equation matematik. Saya kalau macam ni dah tua ni, nak ingat apa? Ayat Quran yang ni, ayat-ayat tertentu nak baca, betul tak? Kita dah hafal-hafal, tapi bila bawa dalam solat, terlupa. Ada perkara yang kita nak ingat, kita terlupa. Betul? Itu kelemahan manusia. Dan sebaliknya, ada perkara pula yang kita nak lupa, kita teringat. Betul? Ada perkara yang kita nak lupa sangat. Kejadian-kejadian yang menyebabkan kita sedih, kita terluka, betul ya? Menjadi sebaliknya, kita itu terus menjadi trauma dan fobia dalam hidup kita. Betul? Penderak setengah orang, kenapa dia besar-besar macam ni, dia terlibat dengan jenayah kerana waktu dia kecil dulu dia terlibat dengan penderaan tu menghantui sampai sekarang dia tak dapat lupakan. Betul? Kenapa jadi begitu? Kerana ada perkara yang kita nak lupakan, sebaliknya menjadi ingatan yang berterusan dalam diri kita. Itu antara manusia, ni sifat lemah. Jadi antara banyak kelemahan hidup manusia ini, apa ya, ialah manusia tidak akan tahu untuk apa dia diciptakan. Ya, manusia ya, kita lihat saintis, dia tahu asal usul kehidupan sekarang. Saintis dia tahu asal usul kehidupan, macam mana susunan kromosom, bentuk DNA dan sebagainya. Orang tahu dah ya asal usul kehidupan. Ya. Tetapi saintis macam mana hebat sekalipun, mereka tidak akan tahu apa tujuan hidup, apa dia misi hidup kita. Ya. Jadi inilah yang perlukan suluhan wahyu. Ya. Jadi dia ada dua di dalam ilmu yang penting dalam hidup kita. Pertama, ilmu akli. Yang kedua, ilmu nakli. Ya. Ilmu akli ini akal, daripada akal. Ya, kita dengannya kita merumuskan sesuatu, kita memerhati, kita membuat kesimpulan dan rumusan. Betul ya? Ini akal. Ya, lahirlah ilmu matematik, lahirlah ilmu sains, kemudian ilmu-ilmu yang ekonomi dan sebagainya. Ini akal namanya ya, ilmu akal. Yang kedua, yang dikatakan ilmu nakal. Ilmu nakal ini ialah apa dia? Ialah wahyu. Jadi kita tidak akan tahu tentang tujuan hidup berdasarkan ilmu akal. Kita tidak akan tahu. Tetapi yang boleh menyuluh ya, ada katakan apa tujuan hidup kita adalah ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang ini ya, bukan yang direka-reka oleh manusia ya. Kalau kita tengok sekarang ni ada pelbagai teori ya, tentang apa tujuan hidup ya. Sigmund Freud contoh ya, mengatakan bahawa hidup ini adalah untuk libido, untuk seks semata-mata. Ya, Anthony Robbins misal kata, yang mendorong dalam hidup ini ialah pain and pleasure. Ya, kemudian kalau kita tengok pakar-pakar yang lain misal kata merasakan kehidupan ini adalah untuk mencari harta, kekuatan ekonomi. Ya, dan ada yang lain ya, kalau kita tengok teori hierarki keperluan Maslow ya, hidup ini pertama bawah kehendak fisiologi, makan, minum dan sebagainya, naik pada keselamatan, naik lagi sampai ke paling tinggi self actualization ataupun yang dikatakan keegoan. Subhanallah, mereka mengkaji dengan akal. Jadi kalau manusia mengkaji dengan akal yang terbatas, mereka tidak akan tahu apa tujuan hidup. Ya, sebab itu saya tegaskan yang dikata tujuan hidup ataupun misi hidup, reason for our existence, dan juga yang dikatakan misi dalam hidup, siapa yang kita nak jadi, apa yang kita nak capai pada masa akan datang, bukan akal yang dapat memberi jawapan tuntas, bukan akal, tetapi kita perlu merujuk kepada pencipta
hidup kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya ya kita berpandukan kepada akal semata-mata, kita akan berpindah ya tujuan hidup kita daripada satu kepada satu, daripada satu ke satu. Ya, sebab tu kita kata kita memburu hanya keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Contoh ya, waktu kita tak ada motor ataupun motosikal, kita jalan kaki, kita nak motosikal. Dah dapat motosikal, kita nak kereta. Dapat kereta kecil, kita nak kereta besar pula. Dah kereta besar, kita nak. Yang itu saja. Yang itu bukan tujuan. Yang itu hanya keperluan. Jadi, subhanallah, yang paling penting dalam hidup kita ialah membetulkan apa yang kita nak dapat, siapa yang kita nak jadi, itu visi, dan bagaimana kita nak dapat, berpandukan kepada Al-Quran, berpandu kepada As-Sunnah. Sekiranya kita tersasar, maka waktu itu hidup kita akan sempit. Ma'isyatan dangka, ya, ma'isyatan dangka, minta maaf ya, dikata dalam Quran, ma'isyatan dangka ni ialah kehidupan yang sempit. Di dalam Quran lagi disebut bahawa orang yang kehidupannya tidak mengikut visi dan misi hidup, berpandukan Al-Quran dan Sunnah, kehidupan mereka akan melelahkan seperti dia menaiki bukit, menaiki gunung. Lelah dalam hidup. Hidup sangat meletihkan. Sekiranya kita memburu bukan sesuatu yang wajar kita buru, ya, kita mengimpikan sesuatu yang bukan ya kita sepatutnya, sewajarnya impikan. Baik, apakah pelajaran yang kita boleh dapat pada kali ini? Ya, maka sekarang cuba kita muhasabah, ya, cuba betulkan ya, pemikiran kita dalam menilai sesuatu, sama ada sesuatu tu isu yang sedang berlaku di sekeliling kita, ataupun anekdot-anekdot, episod-episod yang berlaku dalam kehidupan kita selama ini, ataupun pada hari ini. Mari kita lihat di sudut tauhidik mindset. Mari kita lihat macam mana Allah meminta aku melihat perkara ini, ya, supaya kita benar-benar dapat jawapan yang tepat dan jelas. Contoh ya, hari ini orang tertanya-tanya, kenapa COVID-19 ini berlaku? Ya, kenapa seorang jadi begini? Kenapa hidup aku jadi begitu? Kenapa aku nak ini, Allah bagi yang lain dan sebagainya. Jadi sebab itu ya, perlu kita selepas daripada solat, sama ada solat subuh ataupun solat zuhur, mungkin pendek sangat ya, solat asar dah ada panjang sikit, yang terbaik ialah antara ya maghrib dan isyak. Waktu itu kita duduk zikir, kemudian kita tak berfikir secara mendalam. Itu juga satu ibadah. Bahkan dia kata berfikir dengan baik, ya, kerana mendekatkan kita kepada Allah kadang-kadang lebih baik daripada beribadah 1 tahun, ya, dia katakan begitu ya. Jadi kita duduk selama ini, ya, apakah kita sudah melihat hidup dan kehidupan ini menerusi pandangan Allah? Dan kemudian kita tanya, apa yang kita dapat daripada pandangan hidup yang tersasar sebelum ini? Dan apa yang kita dapat kalau pandangan hidup kita ni sesuatu yang tepat pula? Dan insya-Allah dengan itu, ya, hidup kita akan lebih bererti apabila kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dikatakan hidup mesti dilihat menerusi pandangan pencipta hidup. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.